tema ceritanya seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah la quwwata illa billah. Maknanya kita baca surah Kahfi ini, cerita-cerita di dalamnya, para ulama tafsir menyatakan temanya Masya Allah la quwwata illa billah. Semua yang berlaku itu dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada keupayaan kita sebagai hamba, melainkan itu semua dengan izin Allah. Maka kesemua cerita dalam surah Kahfi yang kita baca, pemuda-pemuda tertidur selama 309 tahun, kisah bagaimana pemilik kebun yang diselamatkan oleh Allah, cerita berkaitan dengan pengembaraan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir yang penuh dengan keajaiban, kisah Zulkarnain yang boleh menguruskan pemerintahan negeri-negeri di timur dan di barat, semua penuh dengan keajaiban. Ujungnya Masya Allah la quwwata illa billah. Semua itu dengan izin Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah ini tak ada cerita pun hebatnya Zulkarnain, hebatnya Nabi Musa, hebatnya pemuda, tapi Allah nak tunjukkan fokusnya dalam surah ini ke semua yang berlaku itu, keajaiban yang akan perhatikan itu, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita mulakan bicara pada malam ini, penghujung kisah pemuda Al-Kahfi yang menjadi satu antara bukti bahawa Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah Rabbul Jalil. Al-Quran bukan karangan ataupun tulisan yang dikarang sendiri oleh baginda Nabi SAW seperti dakwaan dan tuduhan orang-orang musyrik di Mekah. Tetapi Al-Quran realitinya perkara itu memang datang daripada Allah. Kita baca dulu ayat 25-26 surah Al-Kahfi, Al-Quran surat 296. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada." Sadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam ayat yang ke-25 maksudnya, dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun ahli kitab, dan tambah lagi 9 tahun dengan kiraan kamu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi, dan sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Tidak ada penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Baik, ayat 25 dan 26 surah Al-Kahfi ini, sebelum masuk cerita rumusan ataupun ulasan Al-Quran tentang kisah pemuda ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 25 itu, tempoh masa mereka tidur 309 tahun. Pengetahuan itu yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah pemuda ni secara umum dia saya rumuskan, Allah bagi tahu kepada kita ni yang membaca Al-Quran, Allah bagi tahu kepada seluruh manusia. Kamu baca, kamu dengar kisah pemuda ini daripada sumber-sumber sebelum, daripada itulah sebelum turun cerita ni pada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bagi tahu ada dua benda, dua perkara yang ilmu itu hanya Allah sahaja yang tahu, dan Allah bagi tahu kepada sebahagian hamba-hambanya. Pertama, berapa lama mereka tidur. Yang kedua, berapa jumlah mereka ni, berapa lama mereka tidur, dan berapa jumlah pemuda ini. Kalaulah Allah tak bagi tahu dalam Quran, pasti kita tak akan tahu. Adalah dengar cerita zaman-zaman dulu pemuda ni tertidur, tapi tak tahu cerita macam mana. Jadi hakikatnya, setelah mana kita baca sampai ayat 25 surah Al-Kahfi ini,
Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita melalui pengkhabaran wahyu yang istimewa ini. Cerita ini benar-benar datang dari Al-Quran. Kan kita baca sebab turun surah ini. Kenapa surah ini turun? Ada beberapa orang cabar Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalaulah betul kamu ni utusan Tuhan, kalaulah betul kamu ni Rasulullah, boleh tak kau ceritakan kepada kami tentang suatu ketika dahulu ada pemuda yang tertidur lama. Mereka ni tertidur. Siapa mereka ni? Soalan kedua mereka tanya, wahai Muhammad, siapakah pemimpin ataupun seorang raja yang suatu ketika dahulu pernah memerintah timur dan barat? Cerita kepada kami siapa orang dia. Yang ketiga, kalau kamu seorang rasul, ceritakan kepada kami tentang roh. Roh ni apa dia? Jadi ketiga-tiga soalan ini tak dapat dijawab oleh baginda Nabi SAW, melainkan dengan bantuan wahyu daripada Allah. Maka dalam ayat 25 sampai ayat 25 suratul Kahfi ni, kita ambil sikit dia punya ulasan awal. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah ini, dan benar-benar kisah ni datang daripada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Allah beritahu kepada si penanya ni, soalan dia suruh cerita siapa orang yang tidur ni. Kami dulu ada baca kitab-kitab dulu, kitab-kitab zaman dulu sebelum adanya Quran, kami dah tahu kisah ni. Kalau kamu seorang rasul, kamu juga boleh cerita siapa dia orang ni. Al-Quran datang bagi tahu detail, terperinci semua sekali. Pertama, Allah ceritakan yang tertidur ini pemuda. Allah tetapkan, disebutkan umurnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Pertama sekali Quran detailkan dia orang yang tertidur ni pemuda yang beriman. Kemudian Allah bukan sekadar ceritakan hal pemuda. Yang kedua, Allah cerita apa yang menjadi sebab utama pemuda ni boleh tidur nyenyak, tak ada siapa-siapa kacau. Al-Quran ceritakan bagaimana kedudukan dan pergerakan matahari dengan tempat tidur pemuda ni tadi. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal. Kamu tengok matahari terbit, cahaya matahari pagi tak masuk dalam gua. Matahari terbenam, cahaya matahari pun tak masuk dalam gua. Siapa yang boleh ceritakan benda ni? Hanya Allah Azza wa Jalla. Nabi tak ada pada waktu itu, Nabi tak hidup lagi pada waktu itu, tapi Nabi hanya menyampaikan ayat-ayat yang diterima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bukan sekadar Al-Quran ceritakan mereka ni tertidur, tapi Allah beritahu lokasi sebenar mereka tidur ni di mana. Al-Quran ceritakan wahum fi fajwatim minhu, dan mereka berada dalam mulut gua, betul-betul dekat dalam, bukan dekat pintu, bukan dekat masuk pintu gua tertidur kat situ, tidak. Mereka berada di dalam gua tu tadi. Yang keempat, diceritakan bagaimana kedudukan gua ni tadi, arahnya macam mana, dan kemudian lain yang Allah ceritakan lagi, isyarat dari Al-Quran, mereka tidur ni macam mana? Mata terbuka. Kita tidur mata tutup. Al-Quran ceritakan wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Kamu sangkakan kalau tengok mereka ni, kamu sangka mereka ni terjaga, padahal mereka ni tidur. Satu keajaiban. Kenapa berlaku macam ni? Masya-Allah, la quwwata illa billah. Kenapa pelik? Kan pelik cerita ni, orang ni tidur tapi mata terbuka. Allah kata kalau kamu tengok, mesti kamu sangka dia orang ni tak tidur. Kenapa? Mata terbuka. Wahum ruqud, hakikatnya mereka tertidur. Kita dalam tema dia apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian bukti kisah ni datang dari Al-Quran lagi. Bagaimana pergerakan mereka masa tidur dalam gua yang tempohnya 300 tahun. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kadang-kadang badan mereka mengiring ke kanan, kadang badan mereka mengiring ke kiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebut tidur tadi 309 tahun kan, lama ni. Dia mengiring ke kanan 80 tahun,
mengiring ke kiri 80 tahun berikut, kanan kiri itu 80 tahun 80 tahun. Macam tu sekali disebutkan dalam tafsir. Kemudian dalil bahawa cerita ni datang dari Al-Quran. Allah nyatakan lagi wa kalbuhum basitu dhira'ihi bil wasid. Allah nyatakan mereka ni tertidur kat dalam gua. Dekat mulut pintu gua itu anjing tertidur dalam keadaan tangannya menjulur ke depan. Detail macam tu sekali. Bukan cerita pemudanya aja, cerita lokasi kat mana, matahari macam mana, anjing ketika itu berada di mana dan sebagainya. Jadi kesemua perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bahawa Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran untuk kita yang pertama ni kan, macam mana dengan baca baru satu cerita ni, surah Kahfi ada 4 cerita. Dengan baca hanya satu cerita ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak tanamkan dalam hati kita, kamu kena beriman dengan apa juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada keraguan walau sedikit pun. Kita baca zalikal kitabul la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Baca kitab, baca Quran ni tak ada keraguan. Dia tak ada macam kita baca buku cerita, macam baca akhbar, baca surat khabar. Betul ke ni? Kan kita tertanya, tak apalah tu, sesuai lah. Baca pun baca berita, baca surat khabar, baca majalah. Betul ke cerita ni? Itu normal. Tapi bila kita baca Al-Quran, mustahil, tak mungkin ada perasaan seperti itu sewajarnya. Zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat dan cerita itu, yang cerita ialah Allah, yang ceritanya Allah. Baik. Kemudian yang berikut, menariknya surah Al-Kahfi ini yang berlatar belakangkan 4 cerita. Selepas habis cerita pertama, Allah datangkan ulasannya dahulu. Allah bagi ulasan, maknanya tempoh bertenang. Apa rumusan cerita ni? Sebelum berpindah pada cerita yang kedua, kamu sewajarnya memerhatikan apa ulasan dari Allah tentang cerita ini. Allah bagi tahu terus, tak payah kita nak cari-cari apa agaknya pengajaran. Apa pengajaran? Jarang kita jumpa cerita dengan ulasan. Antara yang kisah format seperti ini ialah suratul Kahfi. Kerana itu bermula daripada ayat yang ke-26 dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ulasan Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi. Ayat 26 sampai 31. Jadi 26 sampai 31 ni, ini bukan cerita tapi ulasan, komentar. Ulasan dari siapa? Dari yang bercerita. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bagi tahu. Baik. Kita lihat antaranya bermula pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Ini rumusan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita macam mana kita nak jadi hamba ni beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didikan dari Allah, manusia ni kena tahu adab sebagai hamba. Itu yang datang ayat qulillahu a'lamu bima labithu. Allah nyatakan dalam ayat ni, katakanlah wahai Muhammad, Allah jualah yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Pertama kita kena letakkan dia punya pengajaran dia ni, dia punya ulasan dia pun hanya Allah. Adab kita sebagai hamba, sebanyak mana pun buku yang kita baca, sebanyak mana pun guru yang kita menuntut ilmu daripadanya, tetap di atas sana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala-galanya. Kita baca dalam Asmaul Husna, Al-Alim, Maha mengetahuinya Allah. Terhadap apa? Kat langit, bumi, tak ada yang tersembunyi walau sesuatu pun daripada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang berada di sekitar mereka dan juga di belakangnya. Kata para ulama, termasuk pada hari-hari yang mendatang, termasuk kata para ulama tafsir, apa yang bakal kita fikirkan hari esok, lusa dan seterusnya pun ilmu itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama,
baca kisah pemuda ni kan, tak ada guna kalau kita berbahas berapa tahun sebenarnya, 300 ke 309 tahun ke berapa sebenarnya. Ada benda lain yang Allah nak highlightkan, bukan cerita tempoh umur berapa lama dia tidur ni. Kamu nak belajar bagaimana hidup kita ni jadi hamba dan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam ayat yang sama tu, absir bihi wa asmi'. Allah nyatakan terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Absir bihi wa asmi'. Segala pengetahuan, ilmu pengetahuan dari Allah, langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Allah dapat mengetahui segala-galanya yang kita tak tahu. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kalimah absir bihi wa asmi'. Yang ketiga, rumusan cerita Ashabul Kahfi. Ma lahum min dunihi min wali. Tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wali mereka, menjadi pelindung bagi mereka, yang menyebabkan mereka selamat, boleh tidur selama lebih 300 tahun, semua dengan izin Allah. Allahu wahdahu huwal wali. Pelindung. Apa makna wali? Pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu Wa Taala jadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Tawakal kita, doa kita. Dan ulama menyatakan, antara ulasan menarik kitab tentang Ashabul Kahfi ni kan, saya baca kitab seorang ulama daripada India, Abul Hasan Ali An-Nadawi, orang India, tapi kitabnya dalam bahasa Arab dirujuk oleh seluruh negara Arab. Ulama tafsir daripada negara India ni, Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama yang sangat hebat, banyak menulis kitab-kitab tentang tafsir, sirah dan sebagainya. Jadi beliau kata apa? Semua perkara yang kita jumpa dalam suratul Kahfi, keajaiban pemuda ni contohnya, kenapa boleh selamat, kenapa boleh mereka lalu satu suasana, satu peristiwa yang tak pernah berlaku pada orang lain. Puncanya mereka ni ada iman dan tawakal mereka tinggi pada Allah. Dalam hidup dia orang ni yang tidur lama ni, mereka tahu daripada mana nak ke mana. Baik, kisah ni tadi kan, kisah pemuda ni, Allah nak bagi tahu mereka hidup suasana rajanya zalim. Kena lari sebab nampaknya tak menyokong kehidupan mereka sebagai mukmin. Tapi lari tu nak ke mana? Lari tu nak ke mana dan apa tujuannya? Allah nak bagi tahu tak boleh lari suka-suka je. Saya tak suka lah kadang-kadang keadaan tak seronok, kita larilah. Lari ke mana? Tak tahu, ikut je lah mana kita nak pergi. Al-Quran tak ajar begitu. Pemuda ni mohon ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon rahmat. Dan sebelum keluar daripada tempat yang zalim itu, rajanya zalim, mereka baca apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Satu, mereka dapat rahmat. Yang kedua, mereka dapat rasyada, petunjuk. Kenapa boleh tidur dalam gua? Siapa bagi tahu? Allah bagi petunjuk. Macam mana mereka boleh selamat? Dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni, kalaulah ambil intipati cerita pemuda ni, hidup dua bekalan je. Satu dapat rahmat, satu dapat petunjuk. Insya-Allah selamat. Walaupun orang kata macam mana masuk dalam gua yang sempit, tapi di situlah keluasan rahmat Allah meliputi segala-galanya. Manusia tengok fizikal gua ni apa yang ada, kan lebih seronok hidup dekat luar. Tapi dekat luar tak ada keseronokan sebab mereka dihalang hidup sebagai mukmin. Lebih baik berada dalam gua yang sempit tapi diluaskan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sikit apa dalam kitab tafsir sebut begini. Kenapa kisah tentang iman Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan cerita pemuda ni? Cerita suratul Kahfi, Allah bawa kisah pemuda masuk dalam gua. Cerita apa ni sebenarnya untuk kita ni? Ulama tafsir kata gini, dia kata, kalaulah suatu ketika dahulu gua jadi tempat untuk nak berlindung daripada ketakutan raja yang zalim, gua jadi tempat berlindung daripada raja yang zalim pada waktu itu,
maka suratul Kahfi dan kisah pemuda ini menjadi ibrah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung kepada kita daripada segala ketakutan. Tu point dia. Apa cerita guru, apa hal guru dengan kita? Mereka masuk dalam gua untuk selamat daripada ketakutan waktu itu. Kisah pemuda ini menjadi ibrah. Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung. Itu yang ada ayat tadi itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah jadi pelindung daripada segala ketakutan yang manusia hadapi. Kenapa Nabi kata baca surah ini setiap hari Jumaat? Supaya dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal sesuatu yang ditakutilah, fitnah akhir zaman. Sehingga Nabi SAW nyatakan, kalaulah aku hidup pada waktu itu, niscaya aku akan menyelamatkan kamu semua. Tapi kalau aku dah tak ada, kamu peganglah amalah baik-baik keseluruhan suratul Kahfi atau sekurang-kurangnya dengan membaca atau menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir. Kenapa? Mohon kepada Allah daripada segala ketakutan. Itu je dia punya point dia. Kemudian pengajaran yang keempat, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kalimahnya wala yusyrik fi hukmihi ahada. Masih lagi dalam ayat 26. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tak ada sesuatu pun yang boleh berkongsi atau masuk campur dengan hukum hakam dan urusan Allah. Kalimah yang kita ungkapkan dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya Allah yang mentadbir. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Dalam Quran surah yang lain, kalaulah dalam dunia ni ada Tuhan lebih daripada satu yang mentadbir, seperti dakwaan kamu ni wahai orang-orang musyrik, Tuhan ada berapa? Tuhan ada tiga dalam satu dan sebagainya. Kata Allah, pasti kamu akan jumpa kehancuran, kerosakan, kemusnahan di bumi dan di langit. Kamu akan jumpa benda itu nanti. Kalau Tuhan lebih daripada satu. Tuhan pertama nak terbitkan matahari daripada barat, Tuhan kedua kata tak nak, aku nak terbit daripada timur. Dan masing-masing ada kehendak. Tuhan ada kehendak. Kalau Tuhan lebih daripada satu, niscaya kata Allah, bumi dan langit akan hancur. Jadi cerita dalam Al-Quran ini, Allah beritahu kepada kita, yang mentadbir, yang mengatur segala hukum hakam hanyalah daripada Rabbul Jalil Azza wa Jalla. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang ke-27, masih lagi pengajaran. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Sadaqallahul azim. Apa lagi rumusannya? Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan kau tidak sekali-kali akan dapat tempat pelindungan selain daripadanya. Ayat 27 ni cerita tentang apa? Allah ajak kita semua ini bukan sekadar baca, tapi tadabbur Al-Quran. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Sila baca, sila tadabbur, sila faham maknanya, sila hidup dengan Al-Quran, dan kamu hidup kena panduannya terang daripada Quran. Dan inilah yang akan menghidupkan hati kamu, menghidupkan roh kamu, dan memberikan rahmat kepada kamu dunia dan akhirat. Untuk dari segi apa? Kita dengan Quran. Kalau yalah ada yang tanya, kita ni tak mampu nak tadabbur, makna pun tak berapa nak faham. Habis kalau misal kata baca saja, boleh ke? Masih dapat peluang syafaat ke? Jawapannya ya. Itu kita yakin sebab Nabi pesan hadis yang cukup terang. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang baca Quran ini nanti Quran akan datang jumpa dengan tuannya di hari kiamat, akan berikan syafaat. Jadi kalau yang baca Quran pun, yang baca ni, yang baca pun dah dapat syafaat,
apatah lagi yang boleh faham maknanya, yang boleh tadabbur Al-Quran satu demi satu. Sekurang-kurangnya kita baca, tengok terjemahan, baca, tengok terjemahan. Yang itu Masya Allah lebih lagi lah kan. Banyak khazanah-khazanah keistimewaan yang bakal Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan Quran. Yang paling cantik kalau tuan-tuan kita dapat amalkan doa yang ada dekat mushaf Quran tu kan, doa khatam Quran. Tapi kita biasa baca doa tu lepas khatam 30 juzuk kan, 30 juzuk baru baca doa khatam tu. Baca setiap malam pun tak apa, selain daripada Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah. Kat belakang mushaf Quran tu kan, maknanya doa kita macam mana ni, hidup kita dengan Quran, syafaat kami dalam kubur dengan Quran, pakaikan kami dengan hiasan Quran, muliakan kami di hari kiamat dengan Quran. Jadi doa tu cantik dah, ulama dah susun, tinggal kita buka, kita baca. Semua doa itu tujuan dia apa? Hidup kita nak dapat syafaat dari Al-Quran. Jadi saranan dari Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-27 ni, sama-sama jadi orang yang tadabbur Al-Quran. Dia kiasan gini kata para ulama, dia punya manfaat begini. Kalaulah ada seorang hamba Allah berdiri kat tepi pantai, berdiri di pantai, tengok laut, cantiknya laut, Masya Allah, biru air dia. Orang ni dekat mana? Berdiri kat tepi pantai, tengok kan, dia berdiri je, Masya Allah, luasnya laut ni, cantik, air dia biru. Bagi orang pertama. Cuba kalau kita cari tanya orang pula yang dah naik kapal sampai ke tengah laut, sampai ke tengah laut, mungkin dia mengembara ke belayar ke bekerja kat tengah laut. Kalau kita tanya pada dia, mesti tak sama jawapan dengan orang tepi pantai ni. Kata dia, Masya Allah, bukan sekadar airnya cantik, tapi kata dia, aku tengok daripada atas permukaan laut ni, Masya Allah, kat bawah ni ikan banyak, kata dia. Ikan banyak. Itu daripada orang kat tengah laut ni kan, anginnya kan, rasa tenangnya, tengok keluasan lautan yang Allah ciptakan. Orang yang berada kat tengah laut, tanya orang yang kerjanya juruselam pula, orang kerja kat dasar laut, dia kata, laut ni bukan sekadar airnya cantik, bukan sekadar banyak ikan, batu karang pun ada kat bawah ni, mutiara pun ada aku jumpa kan, tak nampak pun, kata orang kat tepi pantai. Memanglah kau duduk kat tepi pantai je kan, orang yang menyelam ke dasar ni, mutiara ada, selat-selat jumpa barang berharga lagi. Kenapa? Sebab dia sampai ke dalam, explore ke dalam dasar laut ni. Jadi Quran ni pun dia kiaskan macam tu juga. Kalau kita mungkin baca dan terjemahan saja, kita tengok macam muka depan aja. Tapi bila kita makin ke dalam, makin kita baca, makin kita baca je kan, macam ibaratnya macam lautan tu, orang makin dalam kita tengok, ya Allah, lagi ajaib. Benda yang kita takkan nampak berada dekat tepi pantai, tapi bila kita dah masuk, kita selam ke dasar laut tu, Masya Allah, macam-macam perkara yang kita boleh menyaksikan, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi rumusan dia, Allah pesan kepada kita sama-sama tadabbur Al-Quran. Kemudian yang berikut, ayat yang sama Allah ada menyebutkan kalimah la mubaddila li kalimati. Ayat yang ke-27 tu Allah Subhanahu wa taala nyatakan la mubaddila li kalimati. Al-Quran ini tak ada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya. Tiada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya. Quran ini tak ada yang lain dah. Inilah satu-satunya kitab yang jadi rujukan manusia sampai kiamat. Tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Kalimah Allah ni dah cukup sempurna, dan mengikat kehidupan manusia supaya benar-benar dapat kita ni terjemahkan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan daripada Allah, tak ada siapa pun yang mampu boleh mengubah kalimah-kalimah dalam Quran. Kalau contoh kita tengok pengajaran daripada umat dahulu kan, Bani Israel ataupun Yahudi ni, mereka dapat kitab, dapat Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Dapat kitab, tapi bayangkan jenayah yang mereka lakukan. Kitab yang diterima dari Allah, mereka selewengkan. Dia selewengkan. Allah sebut apa? Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka boleh palsukan, mereka boleh dustakan. Yang rasa okey, boleh ikut sama dengan selera hidup dia, dia kekalkan. Yang mana dia rasa tak seronok, dia boleh delete, dia boleh padam. Yang ni boleh ambil, yang ni kita tak payah gunalah, kita cetak nanti buku yang lain, tak ada lagi ayat ni. Mereka dah palsukan. Sebab tu hari ni kalaulah ada orang yang mendakwa, saya ada pegang Taurat versi asal, bohong semua ni. Saya ada pegang kitab Injil asal,
mustahil dan bohong semua. Sebab yang ada itu mereka telah dustakan, mereka telah palsukan sama sekali. Yang kekal terpelihara sampai kiamat hanyalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan pelihara sampai kiamat. Saya baca dalam kitab Yusuf Al-Qaradawi, beliau kata apa? Termasuk yang dalam versi elektronik, ya, digital Al-Quran, Al-Quran yang kita download dekat apps. Ada tak cobaan orang yang nak mungkin palsukan Al-Quran? Wallahu a'lam, mungkin ada. Tapi kata beliau apa dalam kitab dia, yang itu pun terpelihara keselamatan dan kemuliaannya di sisi Allah. Allah akan jaga. Kalau ada pun agaknya, pasti cepat-cepat orang akan dah tahu, oh ni ada penipuan ni. Cepat-cepat tahu kan. Sebab tu kita Quran yang dicetak pun, yang diedarkan, sama ada Al-Quran Mushaf Madinah, yang masuk contoh kat tempat kita kat Malaysia ni kan ada KDN, pengesahan Kementerian Dalam Negeri. Al-Quran ni benar-benar sah, dah disemak, tak ada sebarang penipuan, tak ada sebarang orang cuba nak silap dan sebagainya. Insya-Allah terpelihara dan jaminan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala nyatakan sambungan ayatnya itu ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Allah nyatakan maksud ayat ini, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Jangan kau palingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana kau mahukan kesenangan hidup di dunia. Jangan kau ikut, jangan patuh pada orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula melampaui kebenaran. Baik, pengajaran yang berikut Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-28 ini, Al-Quran ajar kita hidup mesti bersama orang-orang soleh. Bukan sekadar kita nak jadi orang soleh, tapi kamu hidup kena bersama dengan orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzi, sabarlah jiwa kamu, hidup kamu jadi hamba ni, nak jadi orang baik ni, bersama orang yang hidupnya doa kepada Allah siang malam, yang mereka ni hidupnya memang nak dapat keredaan Allah. Kita contoh dah jadi orang baik, dan itu belum cukup, kena cari kumpulan, cari jemaah, cari mana-manalah majlis-majlis yang bila kita duduk dalam majlis itu, insya-Allah hidup kita ni diberkati. Kenapa dalam hidup kita kat dunia ni ada ibadah yang kita buat seorang-seorang, ada ibadah yang kita buat berjemaah, sembahyangnya, zikir seorang-seorang boleh tak? Boleh. Tapi boleh tak zikir berjemaah? Lagi bagus. Kan? Dia ada satu kitab Imam Suyuti, Fadailul Zikri bil Jahri. Cantik kitab ni. Imam Suyuti buat fadilat kelebihan beramal zikir secara berjemaah. Apa kelebihan? Kalau zikir seorang-seorang pun dah banyak kelebihan, apatah lagi zikirnya berjemaah. Tak kiralah zikir itu atas nama Asmaul Husna, zikir itu mungkin dalam majlis salawat, majlis tu nama tu mungkin adalah ikut ilmu, ikut guru masing-masing. Tetapi kelebihan berada dalam jemaah itu untuk apa? Nak ambil poin dalam surah ni tadi, hidup bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita beramal seorang-seorang ni boleh juga, cuma tak berapa kuat. Kita buat, tapi rasa malas kita tinggal lah. Tapi bila berjemaah, kan, insya-Allah perkara itu akan datang keberkatan. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Al-Quran beritahu kepada kita, kamu kena tinggalkan ataupun kena tepikan kumpulan yang sentiasa hidupnya mementingkan hawa nafsu, nak dapat keistimewaan dunia semata-mata.
wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling pula yang patutnya kamu bersama dengan orang-orang soleh ni, yang baik-baik ni, hidup nak dapat keredaan Allah. Tapi jangan paling pula muka kamu ni nak tengok pada orang yang hanya mahukan kesenangan di dunia semata-mata. Tak ada fikir akhirat, fikir dunia semata-mata. Janganlah begitu, kata Allah. Kita ni dua-dua nak, dunia nak, akhirat pun nak. Tidak menjadi satu masalah untuk jadi orang yang dapat kemewahan ataupun nikmat kita dekat dunia. Tapi asasnya apa? Akhirat kita junjung, dunia kita kendung. Akhirat kena dijunjung. Dia bukan cerita dunia dijunjung. Akhirat dijunjung, dunia kita kendung. Bila akhirat dijunjung, insya-Allah dunia akan ikut kita kan. Tapi kalau menjunjung dunia, istilah dia, takut-takut akhirat tertinggal. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang berikut, pengajaran ke-9 daripada kisah Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan manusia ni terbagi kepada dua je. Satu kumpulan yang soleh dan satu lagi kumpulan yang kafir dan juga zalim. Menariknya tuan-tuan sekalian, surah Al-Kahfi ini Allah ulang sampai 5 kali kalimah iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ada 5 kali. Amanu wa amilus solihat ataupun ya'malun, yu'minun, orang beriman, beramal soleh. Dia punya kawan itulah iman, amal soleh. Surah ini diulang 5 kali perkataan tu. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Nak bagi tahu supaya apa, kita mudah-mudahan cermat dalam memilih untuk jadi apa dan bersama dengan siapa. Sebab manusia akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dia sayang. Jadi moga-moga yang kita sayang itu baginda Nabi SAW, Nabi lah yang akan pandu kita, pimpin kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ke-10 dalam tafsir ini disebutkan, Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Allah nyatakan, jangan kamu lalai, jangan kamu taat kepada orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Dia orang ni dah lah hidupnya lalai, hidupnya ikut hawa nafsu, dan mereka ni pula orang yang dah melampaui kebenaran. Ciri ini ada 3 ni. Kamu kena hati-hati, jangan sampai ikut dia orang ni. Man aghfalna qalbahu, yang kami telah lalaikan hatinya. Lara, hidup banyak buat benda yang bukan jauh, bukan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tapi sebaliknya. Yang kedua, hidup ini hanya ikut hawa nafsu. Yang ketiga, hidupnya melampaui batas. Jadi semua ini rumusan dia apa? Allah Subhanahu wa taala sebut iman jadi penyelamat. Iman jadi penyelamat daripada benda inilah. Kenapa terselamat daripada ikut kumpulan-kumpulan yang sesat, ajaran sesat, benda yang pelik-pelik dalam dunia ni? Sebab ada iman. Bila ada iman, insya-Allah kita akan menilai sesuatu dengan iman dan ilmu. Hidup kita sekarang ni macam-macam kat depan kita ni. Yang betul banyak, yang salah pun banyak. Macam mana kita boleh tahu benda ni betul, benda ni salah? Dia bukan main rasa-rasa. Aku rasa benda ni betul ataupun aku rasa benda ni salah. Tapi ilmu kita, iman nak beritahu, dalam Quran tak ada benda macam ni. Kan? Iman beritahu benda ni salah. Ilmu beritahu benda ni salah. Maka kita akan rasa tenang sebab penilaian kita berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kisah pemuda Al-Kahfi ini juga rumusan dia apa? Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, sambungannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa hasunat wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Ayat 39 maksudnya, ayat 29, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Maka siapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman.
Dan siapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang yang berlaku zalim itu neraka yang meliputi mereka laksana khemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Baik, apa dia punya pengajaran ini? Al-Quran beritahu kita pertama sekali, waqulil haqqu mir rabbikum. Wahai Muhammad, katakanlah sesuatu yang benar, yang sumber itu datang daripada Tuhanmu. Kita diajar untuk cakap benda yang benar, berhujah, ataupun kita ni mungkin nak berbahas dan sebagainya, pastikan hujah kita itu hujah yang benar, yang sumbernya daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Keterangan itu perlu disampaikan. Sebab itu Nabi SAW bila ceritakan ataupun cerita nak kempen bagi orang Mekah supaya tinggalkan berhala, ikut kepada agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu sampaikan dengan kebenaran. Dan setiap soalan yang ditanya, pasti Nabi akan jawab dengan jawapan yang konkret. Soalan mereka tanya, wahai Muhammad, Tuhan kami ni banyak tau, 360 patung-patung kami. Kamu boleh tunjuk Tuhan mana kamu nak, kami boleh tunjuk. Ni Tuhan yang jaga kami untuk bagi rezeki, ni Tuhan bagi hujan, Tuhan nak kaya. Masalahnya dia kata, orang kafir ni, kamu ni kata Tuhan satu, yang satu ni pun nak tengok tak boleh. Tunjuk dulu Tuhan kamu. Dia cerita nampak tak nampak. Kami ni Tuhan kami banyak, semua boleh tengok. Tuhan kamu kata satu, yang satu tu pun mana Tuhannya, bagi kami tengok. Dia cerita yang itu pula, cerita mana Tuhan kamu, tunjukkan. Kalau betul Rasul, tunjukkan Tuhan. Sudah tentu perkara-perkara seperti ini diterangkan Nabi SAW. Apa yang kamu fikir wahai manusia tak sama dengan apa yang kamu fikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu turun ayat suratul Ikhlas, cerita tentang mentauhidkan Allah. Jangan kamu samakan Allah dengan mana-mana makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada sekutunya. Allah tak ada mana-mana sekutu dengan makhluk. Kamu nak samakan dengan patung-patung kamu, itu mustahil sama sekali. Jadi Allah nyatakan cakap yang benar, beritahu kepada mereka yang benar daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengajaran yang ke-12, manusia ni Allah pesan depannya ada dua pilihan. Hendaklah cari jalan itu, jalan yang iman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, silakan terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang dah sampaikan dakwah, dah ceritakan benda yang benar, tapi tak nak beriman juga, kata Allah, falyakfur, biarkanlah mereka wahai Muhammad. Ini satu cabaran besar kan. Kalau kita bayangkan macam ni, hari ni kita lah ni yang hidup tahun 2020 ni, hanya dengar je Rasulullah ni, kita dengar kisah daripada Al-Quran, kita baca kisahnya, baca dalam hadis, tapi pernah jumpa ke? Tak pernah jumpa pun. Kita mengharapkan jumpalah insan yang sangat istimewa ini. Bayangkan orang-orang kafir yang hari-hari jumpa Nabi, jiran dengan Nabi lagi, dekat Madinah tu, keliling Nabi tu, bukan orang Islam aja, Yahudi ada, orang musyrik ada, tapi jumpa Nabi hari-hari, fikir macam mana cara pun nak bunuh Nabi ni. Jiran dengan Nabi kan. Orang lain bayangkan, ya Allah, macam mana kami ni kalau hidup zaman Rasulullah ni, ya Allah, kami bayangkan macam mana seronoknya. Yang hidup jumpa Nabi hari-hari, fikir macam mana cara nak bunuh. Sebab itu bayangkan yang mesyuarat, yang berbincang untuk bunuh Nabi ni bukan orang lain pun, pakcik sendiri, Abu Jahal, pengurusikan mesyuarat di tempat yang dipanggil Darun Nadwah. Kumpulkan pembesar-pembesar Mekah, dan keputusan dicapai, kita bunuh aja Muhammad ini sebab nampaknya dia cuba bawa sesuatu yang berbeza. Jadi bayangkan, tak dapat hidayah, tengok Nabi, tengok mukjizat depan mata, nak tanya apa kamu boleh tanya, tapi malangnya hati mereka tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah nyatakan hati-hati mereka telah tertutup rapat.
Cakaplah apa pun, menyaksikan mukjizat apa dia, bulan terbelah dua, mukjizat, tengok macam-macam kelebihan dengan mata mereka sendiri, tapi tak boleh nak beriman. Jadi ini perkara yang Allah bagi tahu, siapa yang terus beriman, ya teruskan beriman. Tapi kalau kamu nak pilih yang kufur juga, itu semua satu pilihan kamu sendiri, yang sudah tentu akan datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah azan tuan-tuan, seminit lagi ya. Kita berhenti azan sekejap, ada sikit lagi tuan-tuan kita habiskan, ada 3 poin lagi pengajaran daripada kisah pemuda Al-Kahfi. Kita sambung lepas azan insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, kita sambung lagi 3 pengajaran daripada penutup kisah pemuda Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana penghujung dan kesudahan 2 kumpulan yang berbeza ini. Yang pertama tadi memilih iman, yang kedua orang yang malang ini memilih kufur ataupun hidupnya tidak mentauhidkan Allah. Penghujungnya Allah cerita tentang bagaimana nikmat syurga, dan satu lagi berkaitan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sudah pasti terlalu banyak nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang baik, orang beriman masuk syurga, mereka dapat nikmat yang tak disangka. Kita baca ini Quran, nikmat makan minum dalam syurga macam mana, pakaian macam mana, layanan dalam syurga macam mana, istana macam mana, semua ada. Tetapi walaupun demikian, manusia bila masuk saja syurga, mereka tak sangka nikmat yang dengar macam ini rupanya lagi jauh lebih hebat. Begitu juga penghuni neraka, mereka merasakan satu azab yang mereka sendiri tak menyangka pun. Tak menyangkalah azab sebegitu teruk. Mereka bayangkan adalah azab tapi tak adalah perit mana pun. Kita baca kisah contoh kan, bagaimana pengalaman orang-orang kafir di padang mahsyar ni, belum cerita neraka lagi. Bila dibangkit ke padang mahsyar, Imam Al-Qurtubi menukilkan hadis Nabi SAW, dibangkitkan di padang mahsyar, manusia menanti nak mula bicara ni, belum cerita keputusan, nak tunggu mula bicara 50,000 tahun. 50,000 tahun. Ketika itu bagi orang-orang kafir yang tenggelam dengan peluh mereka, kata Nabi ada yang paras telinga, berdiri punya lama ni, matahari sejengkal, peluhnya paras telinga 50,000 tahun. Sehingga ungkapan mereka kata apa? Wahai Tuhan, kalau macam ni punya azab berdiri punya lama, masuk neraka lagi bagus. Senang je ayat punya tu. Kalau berdiri ni punya lama azabnya, ya Allah, masuk neraka lagi baik. Dia bayangkan masuk neraka tu okey sikit. Padahal itu baru mukaddimah. Sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, 50,000 tahun ni macam mana lama ya Rasulullah? Kebimbangan, soalan tu kan bimbang. Apa jawapan Nabi SAW dalam kitab yang sama, kitab At-Tadhkirah? Kata Nabi, orang yang beriman merasai tempoh 50,000 tahun itu lebih pendek daripada tempoh solat fardu yang dilakukan semasa di dunia. Itu yang dirasai oleh orang beriman. Kata Nabi, lebih singkat daripada kamu semayang kat dunia. Katalah ambil berapa, 10 minit. Kita semayang tu 10 minit. Tempoh 50,000 tahun yang diceritakan oleh Nabi SAW, tempoh menunggu tu, bagi orang beriman, dia akan rasa lebih singkat daripada menunaikan satu solat fardu semasa di dunia. Maknanya orang kafir, orang beriman tak rasa azab pun. Tapi bagi orang kafir, dia punya azab sampai kan dah minta dengan Tuhan, kalau macam ni lah punya azab, masuk neraka lagi baik. Sedangkan kita baca tadi dalam ayat ni tadi, mereka haus bila masuk dalam neraka, mereka minta air, Allah bagi tak air? Bagi. Tapi bila bagi air, bagi air apa dia? Tembaga, cair yang minum, bukan tekaknya ataupun kerongkongnya pecah, muka pun hancur. Yang panas tu tadi, tembaga cair yang mereka minta minum kerana haus tadi tu, bukan sekadar tempat laluan air masuk ke bawah ni, muka pun teruk hancur. Kerana apa? Musibah ataupun azab yang dikurniakan kepada mereka ni. Sebab tu disebut bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa.
amat buruklah sesuatu yang mereka terima pada waktu itu. Berbeza dengan orang yang beriman, Allah nyatakan ni'mat thawabu wa hasunas murtafaqa. Demikianlah sebaik-baik nikmat dan pembalasan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi rumusan dia yang terakhir dalam kitab sebut apa? Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Rumusan surah Al-Kahfi ni, kisah pemuda ni, dunia tempat untuk beramal, hari akhirat tempat manusia terima pembalasan. Beramal dekat dunia je, daripada kita akil balik sampailah nafas kita berhenti. Sekecil-kecil kebaikan apa dia? Apa sekecil-kecil kebaikan? Ibnu Abbas kata apa? Jangan kamu meremehkan sebarang bentuk kebaikan, walaupun sekadar melemparkan senyuman sesama mukmin, itu pun pahala. Apatah lagi sedekah yang Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutkanlah api neraka, jaga diri kamu baik-baik walaupun hanya bersedekah dengan nilai separuh biji kurma. Itu pun pahala. Senyum pahala, derma separuh biji kurma, berapa sen lah sangat, 2-3 sen agaknya. Yang itu pun menjadi asbab selamat daripada neraka dan menjadi asbab untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, jadi itu rumusan yang kita dapat, kita ambil satu demi satu kisah daripada penutup rumusan pemuda Al-Kahfi. Sebelum sambung pada kisah yang kedua, kisah tentang pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun. Kebun yang sama tapi dimiliki oleh dua orang yang berbeza. Itu semua kita lihat yang kita dapat perolehi pengajarannya kelak bila dibincangkan untuk pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allah rahmati kita, selamatkan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita seluruhnya, dan kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan orang-orang yang soleh yang dipimpin nanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allah Tuhan, kami ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.